Ar-Rahman rahmatan ala dawam. Syurga dibuka luas, disuruh pula berhias. Bagi mukmin yang ikhlas, puasanya pula khawas. Itulah kemuliaan daripada Ar-Rahman. Buat umat akhir zaman dikurniakan Ramadan. Syaitan diikat kuat, neraka ditutup rapat. Jika masing maksiat, nafsu mula yang jahat. Ya Mu'in, bantu ilah agar nafsuku rebah daripada amarah kepada mutmainnah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Khususnya yang diraikan dua panel kita yang kita bawakan bersama dengan program perkongsian ilmu kita pada petang ini. Jam menunjukkan 3:16 minit. Jadi insya-Allah kita alu-alukan kepada kedatangan keduanya yang bersama dengan kita, iaitu pertama sekali iaitu Profesor Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, dan panel yang kedua iaitu Maulana Lutfi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Prof dan Maulana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah Pak, waktu ini kita nak bersama kongsi ilmu bersama dengan audiens kita, tapi audiens kita kali ini lain sikit sebab kita tak tengok mereka, dan Ana pula yang menjadi moderator pula. Ana memandang wajah dua ulama, dua pendakwah yang bercahaya ini di hadapan Ana ni melalui handphone ni. Jadi pagi di dalam bulan Ramadan ni agak macam mana suasana Ramadan kali ni, Prof? Ya, alhamdulillah PKP ni bagus, semua terjaga. Allah, ini kata-kata orang yang memahami hikmah kehidupan. Sebagaimana Nabi sebut, hairan melihat hambanya, semuanya baik. Yang mendatangkan mudarat pun baik, yang memberi manfaat pun baik. Allahu Akbar. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua baik-baik belaka, Prof. InsyaAllah. Dan Maulana, apa khabar? Maulana di rumah ke tu? Tak dengar Maulana? Maulana dengar tak? Ya. Tak Okay. dengar. Maulana dengar tak suara Ana? Ya. Alhamdulillah. Apa soalannya? Maulana di rumah tu? Dengar tapi agak terputus. Oh, ya ke? Maulana di rumah ke? Dengar? Tak dengar? Allah. Maulana? Ya. Saya dengar. Tapi Okay. sebahagian suara terputus, hilang. Oh, ya ke? Okey, baik. Jadi kita hari ini nak sembang
Sembang petang ni agak topik dia kira baguslah untuk kita memahami lebih-lebih lagi situasi pada hari ini, pada zaman ini, iaitu perundangan Islam antara Quran, Sunnah, Mazhab dan Fatwa. Pertama sekali, bolehlah saya berikan sedikit profil sedikit biodata untuk kita mengenal di antara satu sama lain. Pertama sekali, iaitu Profesor Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Orangnya yang pernah berkhidmat yang pernah belajar di Universiti Jordan dan juga Universiti Islam Antarabangsa untuk mengambil master dan PhD. Saya minta maaf Prof kalau tak dapat nak sebutkan semua, sebab dikatakan dalam live ni sudah ada Prof punya profil telah diletakkan di dalam Facebook. Jadi kita hanya untuk mempercepatkanlah perbincangan ataupun perkongsian ilmu. Dan Prof pernah menuntut ilmu dengan seorang ulama besar di Jordan, iaitu Syekh Nuh Qudah, bekas mufti Jordan, betul tak? Ya. Alhamdulillah. Dan juga dengan tawaduknya, ini Profesor Doktor, bukan mudah Ana ni sendiri tak ada apa-apa ni. Jadi beliau juga orang yang mengambil ilmu daripada seorang ulama Malaysia, iaitu Maulana Husin Abdul Qadir Yusufi. Kata ini Maulana ni pun patutnya bersama dengan kita ni, Prof. Tapi Maulana kata tak apalah, biarlah Ana ni tebar roti canai je. Baik. Dan hari ini Prof Dr. Asmadi berkhidmat di UUM Sintok, Kedah, UUM, Universiti Utara Malaysia. Dan panel kita yang kedua iaitu Maulana Lutfi, yang hari ini berkhidmat di Madrasah Miftahul Ulum Seri Petaling. Betul tak Maulana? Betul. InsyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkongsian kita tak diganggu apa line. Ini line hot agaknya. Baik. Beliau Maulana pernah menuntut ilmu di Jamiah Darul Ulum Syariah Hudaidah, Yaman. Lebih kurang 3 tahun. Tapi ilmu yang beliau berkongsi kepada kita selama ini di Radio Akim, banyak sangat ilmunya. Dan katanya dalam musim PKP ni pun ada online pengajian kitab Fathul Mu'in. Jadi insya-Allah beliau menuntut ilmu talaqi dengan Syekh Haidar di Hudaidah sana. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bertembung ataupun kita menemukan dua madrasah. Madrasah Abawiyah, Madrasah Nabawiyah, Madrasah Mustafawiyah, iaitu di antaranya universiti terulung, Universiti Jordan dan juga Madrasah Miftahul Ulum Seri Petaling. Boleh kita kongsi pada petang ini dalam tajuk perundangan Islam antara Quran, Sunnah, Mazhab dan Fatwa yang yang diuruskan oleh kerjasama di antara ARG KL Selangor dan juga Ikatan Ilmuan Ahlu Sunnah wal Jamaah Malaysia ataupun singkatannya Islami, dan juga Persatuan Kebajikan An-Nur atau nama mudahnya Ittihad An-Nur Malaysia, kalangan alumni Hadramaut, dan juga Darul Muhibbin bersama dengan kita untuk menganjurkan program pada petang ini. InsyaAllah. Permulaan sekali saya nak ajukan soalan kepada Maulana Lutfi, iaitu Maulana, kita ni semua meyakini bahawasanya Allah dan Rasul adalah Tuhan dan Nabi kita, dan bagaimana kita nak hidup dalam dunia ini, kita perlu kepada petunjuk, kita perlu kepada pedoman, kita perlu kepada pegangan. Jadi saya nak tanya kepada Maulana tentang bagaimanakah yang dikatakan dengan sistem perundangan Islam
adakah sistem perundangan Islam itu bermula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun bermula pada zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi bagaimana sejarah bermulanya perundangan, sistem perundangan Islam? Fadal mashkura. Fadal ya Maulana. Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi macam mana suara okey? Dengar? Dengar. Dengar. Jadi suara saya macam mana, jelas? Suara Maulana jelas. Sedap tu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Ahmad bin Syahdan Al-Hadrami dan yang diraikan Profesor Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Alhamdulillah, pada petang ini kita sama-sama dapat melayari secara maya. Jadi hudur ini bukan hudur hakiki dan juga bukan hudur majazi. Tetapi kita bertemu secara maya di sini, alhamdulillah, dengan program yang insya-Allah bermanfaat. Pertama untuk saya lah sebagai panel, yang dengan sebab program ini kita terpaksa membaca sedikit, menyelak sedikit, buka kitab sedikit. Jadi yang pertama mendapat manfaat daripada program seperti ini adalah diri saya sendiri. Berbalik kepada persoalan berkaitan dengan sejarah perundangan Islam. Saya kira mereka yang mempelajari ataupun mengambil kos pengajian dalam bidang agama yang disebut sebagai syariah, kisim syariah. Salah satu daripada mata pelajaran adalah sejarah perundangan Islam, ataupun dalam bahasa Arabnya tarikh at-tashri'il Islami. Ini adalah salah satu pelajaran yang wajib ada dalam pengajian mereka yang ingin menjadi ahli akademik dalam bidang syariah, ataupun dalam bahasa yang lain fiqh. Suatu ketika dahulu, ketika ulama kita mempelajari ilmu fiqh, pelajaran sejarah tarikh tashri' Islami tidak dimasukkan dalam silibus. Sebab sejarah ini, pelajaran sejarahnya adalah diperolehi melalui mutalaah, melalui riwayat. Tetapi oleh kerana kepupusan minat terhadap sejarah, maka dibukukan buku-buku sejarah yang nota-notanya, fakta-faktanya diambil secara bersepah-sepah, apa bahasanya? Maknanya secara kolektif daripada pelbagai kitab, sehingga dibukukan dan dibuat satu pelajaran yang namanya tarikh tashri' Islami. Sejarah pensyariatan agama Islam ini sebenarnya bermula dengan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dalam kitab misalnya Jam'ul Jawami' dalam bidang usulul fiqh. Perkara yang paling asas disebut iaitu la hukma illa ba'da wurudi syara'. Tiada hukum melainkan selepas adanya syarak. Yang dimaksudkan dengan adanya syarak selepas kedatangan ataupun bi'sah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asas kepada sejarah perundangan ataupun sejarah syariah ini diasaskan kepada fakta ini. Pertama, faktanya apa? Tiada hukum melainkan selepas datangnya Rasulullah. Untuk membezakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah, mereka menganggap bahawasanya kedatangan Rasul ini hanya sebagai muayyid. Hanya sebagai muayyid kepada akal. Dengan erti kata, kalaulah ditakdirkan tidak ada Rasul yang datang, hukum sudah ada. Hukum sudah ada walaupun tiada Rasul. Tetapi dalam syariat Islam, titik bermulanya yang disebutkan sebagai syariat bi'satir Rasul, ataupun disebut wurudus syarak. Dengan datangnya syarak baru ada hukum. Berasaskan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tiada azab dan tiada pahala melainkan bila ada taklif. Taklif itu maknanya hukum. Hukum itu dibawa oleh Nabi, dan jika tiada Nabi maka tiada hukum. Maka ini asas yang disebut sebagai syariat. Dan syariat Allah ini sejak daripada zaman Nabi Adam. Akidah sama, tauhid sama, syariat berbeza. Syariat untuk Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai syariat Islam. Jadi syariat Islam merujuk kepada agama, iaitu syariat yang khas untuk agama Islam. Ada syariat Yahudi yang Allah turunkan melalui kitab Taurat. Ada syariat untuk orang Nasrani yang diturunkan melalui Injil. Yang Allah Ta'ala sebutkan, Allah telah berikan Taurat kepada Nabi Musa yang di dalamnya ada petunjuk untuk Bani Israel. Maka syariat kita datang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu titik permulaan syariat. Jadi syariat ini dia datang daripada perkataan apa? Syariah. Syariah ini dia datang daripada kalau satu orang memberi unta dia, bawa unta dia minum air, maka dia dipanggil syara'al ibilah. Maknanya dia bawa unta tu pergi ke masyra'. Masyra' ataupun syariah. Asal makna syariat ni adalah mauridul ma', tempat minum air, sumber air. Itu asal makna syariat. Kemudian telah diitlakkan, telah digunakan perkataan ini secara majaz, digunakan untuk syariat Islam. Dalam Al-Quran pun digunakan perkataan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Kemudian kenapa syariat ini dia diambil daripada perkataan yang memberi makna sumber air? Sebab syariat ini adalah nama bagi life, way of life, jalan kehidupan yang dibawa oleh Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang menetapkan syariat dipanggil musyarri' ataupun dipanggil syari'. Syari' yang hakiki adalah Allah. Dan Rasulullah juga, ulama mengatakan Rasulullah juga adalah syari'. Sebab apa? Sumber syariat yang paling asas Quran dan hadis. Quran dan hadis. Dia adalah sumber syariat yang paling asas. Sama ada ijma' ke, qiyas ke, masalih mursalah ke, syar'u man qablana ke, semuanya berpunca daripada syariat ini. Maka sebab itu syariat dengan agama ni dia datang sekali. Kalau kita boleh sebutlah, syariat ni dia datang dengan datangnya agama Islam. Datang agama Islam membawa sekali syariat Islam. Walaupun dalam, kalau kita belajar disebut apa, kos syariat. Biasanya kos syariat ni dia merujuk ilmu fiqh. Tetapi perkataan syariat dengan makna yang asal yang Quran guna, dia adalah merangkumi seluruh kehidupan. Berkaitan dengan akidah pun dipanggil syariat.
berkaitan dengan akhlak pun dipanggil syariat. Tak? Ataupun kita sebut tauhid dan juga tasawuf, sebenarnya itu semua adalah rangkuman daripada syariat. Maka sumber syariat Al-Quran dan hadis inilah dia dipanggil sumber besar. Dan daripada sumber besar ini telah ramai ulama yang mengambil daripadanya. Daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sebenarnya ada sahabat Nabi yang mana dia ini mengeluarkan hukum secara ijtihadnya sendiri. Seperti Muaz bin Jabal. Bila Rasulullah tanya, kalau kamu tidak mendapati di dalam Al-Quran dan hadis, kamu nak bagaimana kamu akan mengeluarkan hukum? Maka kata Muaz bin Jabal, ajtahidu bira'yi. Aku akan berusaha bersungguh-sungguh dengan pandangan aku, dengan mengkiaskan al-amsal fal-amsal, sehingga keluarnya hukum. Maka sejarah syariat itu bermula daripada zaman Rasulullah. Bahkan di zaman Rasulullah itu sendiri sudah ada mufti. Apakah maksud mufti? Maksudnya di zaman Rasulullah sudah ada sahabat yang diberi kepercayaan untuk mengeluarkan hukum terus daripada sumber syariat. Yang mereka sudah ada kelayakan untuk mengeluarkan fatwa, dan adalah senarai nama-nama yang disebutkan. Dan setelah zaman sahabat, maka wujud tabi'in, wujud tabi'in, tabi'in, maka telah terbentuk mazhab-mazhab. Telah terbentuk mazhab-mazhab. Dia sebenarnya mazhab ini, mazhab dengan syariat, dia bukan dua benda yang berbeza. Mazhab itu adalah syariat. Mazhab adalah syariat. Kerana apa? Kerana mazhab itu dia mengambil daripada sumber yang sama. Mazhab Syafi'i daripada sumber Al-Quran dan hadis. Mazhab Hanafi daripada sumber Al-Quran dan hadis. Mazhab Hambali, mazhab Maliki, semuanya daripada sumber Quran dan hadis. Maka sejarah syariat dengan mazhab adalah dua perkara yang sebenarnya selari. Jadi mazhab ini boleh kita seperti mana Imam Abdul Wahab Sya'rani umpamakan, mazhab ini dia macam saluran sungai kecil. Dia datang daripada kolam besar, Quran dan hadis itu kolam besar, tapi daripadanya apa? Terbitnya kolam-kolam kecil, saluran-saluran kecil yang kalau zaman dahulu banyak mujtahid, tetapi seperti mana kata Imam Zahabi. Pada zaman ini kata Imam Zahabi, walaupun dulu banyak saluran-saluran airnya, tetapi pada hari ini yang masih kekal hanya mazhab yang empat. Ini Imam Zahabi sebut. Imam Zahabi yang pada tahun 800 Hijrah menyebut pada zaman ini daripada banyak saluran-saluran yang ambil daripada sumber Quran dan hadis ini hanya tinggal yang empat. Dan kata Imam Zahabi pada zaman ini untuk menguasai mazhab empat ini pun kita tak boleh nak dapat banyak orang. Apatah lagi kalau kita nak membicarakan tentang wujudnya mujtahid yang baharu. Jadi ini penjelasan ringkas saya berkaitan dengan sejarah asal usul yang disebut sebagai syariah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Maulana Lutfi dengan penghuraian mengenai sejarah dan juga dikaitkan pula dengan mazhab. Memang cantik. Tajuk kita ni pun ada kaitan. Semua mula-mula kita ambil antara Quran Sunnah, lepas tu mazhab, lepas tu fatwa. Mengikut dia punya cita rasa lah. Tapi kita ni puasa tak ada air kat depan. Kalau cakap semangat pun kering tekak juga Maulana. Tapi saya teringat ada seorang, yalah ada macam tadi contohnya mudah, macam kita nak ambil minyak hari ni lah, minyak kan Prof, minyak ni sebenarnya kalau ikutkan daripada dasar lautan. Hari ni ada Petronas, ada Caltech, ada ada Petron. Jadi kalau kita
nakkan Al-Quran dan As-Sunnah tu, maknanya semua terjunlah dekat laut, ambil lah. Tapi kalau dah disuling, naiklah petrol pump tu, Petronas ke Shell ke, agaknya betul lah itu diambil daripada kata ulama tu. Itu tapi kita nak sembang-sembang saja. Jadi lebih kurang macam tu lah. Lepas ni siapa nak isi minyak, faham-faham lah. Itu beza di antara Al-Quran Sunnah dengan mazhab. Baik, kita nak tanya pula Prof. Prof ni mungkin dah lama menunggu ni nak jawab ni, tak sabar ni. Masya Allah ya, Prof dengan Maulana dah pernah jumpa dah. Prof ni tak pernah jumpa. Tapi mudah-mudahan, insya-Allah, lepas ni kita akan ada buat program live yang betul-betul punya dekat dalam masjid, insya-Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ini perasaan kita nak Allah izinkan kita masuk ke dalam masjid kembali, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Prof, ini Prof ni kena jawab bahagian Prof lah kan. Tak boleh itu bahagian Maulana, bahagian kitab. Ni bahagian Prof. Prof, dekat Malaysia ni, ni kita duduk alam nyata ni. Di Malaysia ni, perundangan Islam, kita hari ni dengar banyak Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Semuanya mesti ada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau sebut pasal uruf ke, ijma' ke, qiyas ke, macam tak boleh pakai langsung. Dia perlu ada Al-Quran dan As-Sunnah saja. Jadi Prof, perundangan di Malaysia ni, kita ikut yang mana satu? Adakah yang disebutkan oleh Maulana tadi hanya Al-Quran dan Al-Hadis ataupun Al-Quran As-Sunnah saja, ataupun dia termasuk dengan Al-Ijma', Al-Qiyas? Tafadhal Prof. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala. Terima kasih yang saya kasih Tuan Moderator Ustaz Ahmad Syahdan. Walaupun kali pertama bertemu di alam maya dan juga secara fizikal pun, ini pun kali pertama sebenarnya saya bertemu dengan Ustaz Ahmad Syahdan. Yang saya kasihi panel yang saya hormati, yang berbahagia Maulana Lutfi Muharram. Juga secara fizikal saya juga belum bertemu, tetapi secara maya WhatsApp memang kami selalu berinteraksi. Alhamdulillah. Jadi pertamanya saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk turut sama berada dalam forum pada tengah hari ini. Dan saya terus kepada soalan daripada Ustaz Ahmad Syahdan tadi, ya, berkaitan dengan perundangan Islam. Sama ada kita hanya merujuk kepada dua sumber ke ataupun sumber-sumber yang lain. Jadi Ustaz, dalam kita membicarakan tentang perundangan Islam ni, tak dapat tidak, biasanya kita bincangkan tentang kita buat pembahagian sumber-sumber untuk perundangan Islam. Biasanya kalau kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama, mereka membuat pembahagian dalam beberapa pembahagian lah, tapi benda itu benda sama. Kadang-kadang mereka mengatakan sumber-sumber hukum perundangan Islam ini terbahagi kepada sumber yang disepakati, al-muttafaqun alaih, iaitu Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan kemudian dia masuk kepada bahagian yang kedua, sumber yang tidak disepakati, al-mukhtalaf fi atau mukhtalaf alaih. Jadi sumber-sumber ini ialah istishab, istihsan, qaul sahabi yang Ustaz, yang Maulana Lutfi sebut tadi, syar'u man qablana, saddu zari'ah, masalih mursalah dan sebagainya. Cuma dalam ulama-ulama dalam membicarakan sumber-sumber yang tidak disepakati ini, mereka berbeza pandangan. Mazhab Imam Abu Hanifah contohnya mungkin mendahulukan istihsan daripada yang lain-lain. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mungkin mereka mendahulukan qaul sahabi berbanding qiyas sekalipun. Jadi kita nampak berbeza pandangan-pandangan ulama apabila membicarakan tentang sumber hukum. Jadi itu satu pembahagian yang ulama biasa buat apabila mengatakan tentang sumber. Ada pula pembahagian sumber-sumber ni mereka bahagikan kepada pembahagian yang lain. Sama je semuanya. Tapi sebagai sumber prima, sumber sekunder. Bila dikatakan sumber prima dalam bahasa Arab, kita sebut sebagai masadir munsyi'ah. Kemudian sumber
sekunder kita sebut sebagai masadir tabi'ah. Jadi bila kata masadir munsyiah yang munsyi' tadi Quran dan Sunnah lah. Itu dah diperjelaskan oleh Ustaz Lutfi sebentar tadi. Dan daripada masadir munsyiah tadi, maka lahirlah yang dikatakan sebagai masadir tabi'ah yang mengikut kepada dua tadi. Itulah yang kita sebutkan tadi, istishabnya, istihsannya, qaul sahabi, sadu zari'ah, syar'u man qablana dan seterusnya. Jadi ini antara pembahagian-pembahagian yang dibuat oleh ulama. Yang mana secara khususnya mereka sebenarnya merujuk kepada sabda Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu mata masaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ya, dua perkara itu kamu tak akan sesat selama-lamanya, iaitu apa dia? Kitab Allah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, dalam kita nak mengatakan tentang nak berpegang kepada kitab Quran dan Sunnah tadi, ulama dalam membicarakan perkara tadi, mereka menekankan keaslian pentafsiran. Pentafsiran pada Quran dan Sunnah tadi perlu kepada keaslian. Jadi kalau sebab apa? Kalau ditafsirkan secara sebegitu, akan menyebabkan kadang-kadang kita kata kita pegang kepada Quran dan Sunnah, tapi sebenarnya kita mentafsirkan secara akal kita. Apabila kita tidak mempunyai cukup alat untuk membuat pentafsiran Quran dan Sunnah. Perlu juga alat-alat. Nak baiki kereta ada alat-alat. Ya, jadi nak memahami Quran Sunnah itu pun dia perlu kepada alat-alat. Jadi daripada alat-alat inilah barulah seseorang itu berkemampuan. Maka lahirlah yang kita sebut sebagai ulama-ulama mujtahid. Jadi mereka-mereka ni ulama mujtahid radhiyallahu taala anhum ajma'in, apa yang berlaku, mereka menghimpunkan riwayat-riwayat yang pelbagai yang mereka dapat berkaitan daripada para sahabat. Sebab antara sebab khilaf juga boleh berlaku di kalangan para sahabat, ada sebahagian mendengar nas-nas Nabi, ada sebahagian yang tidak. Dan begitu juga para tabi'in, ada juga sebahagian pada mendengar nas-nas daripada Nabi SAW dan ada yang tidak. Jadi di kalangan ulama mujtahid yang disebut sebagai daripada kalangan tabi'in ialah Imam Abu Hanifah, dan di kalangan tabi'in itulah datang selepas itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan imam-imam lain yang sebenarnya yang kemudiannya yang berterusan mempunyai anak murid sampai hari ini, yang berterusan daripada satu tabakat ke satu tabakat, daripada satu level ke satu level sampai hari ini hanyalah 4 mazhab yang kita kenal pada hari ini. Jadi ulama-ulama mujtahid inilah yang mereka ini menghadamkan dalil-dalil. Mereka itulah lepas pada itu meletakkan kaedah-kaedah nak memastikan kefahaman tadi, kefahaman yang asli dari sebagaimana yang diturunkan. Jadi nak pastikan itu yang apa yang mereka lakukan, mereka ada kaedah-kaedah yang tetap. Ya, mereka ada kaedah-kaedah yang tetap dalam mengeluarkan hukum yang kita kenal sebagai usul fiqh. Yang hebatnya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i dia datangkan kaedah dulu. Dia datangkan kaedah dulu dalam kitab dia Ar-Risalah, berbanding dengan Imam Abu Hanifah walaupun beliau terdahulu daripada Imam Ahmad bin Hanbal, daripada Imam Syafi'i, sebab di surut susunan kezahirannya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian barulah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i itu sendiri sempat belajar daripada anak murid kepada Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Muhammad Syaibani. Dan di samping Imam Syafi'i merupakan anak murid kepada Imam Malik rahimahumallah. Jadi ini antara kita tengok susul galur mazhab. Susul galur mazhab tidak lain sebenarnya untuk memastikan keaslian pentafsiran Al-Quran dan Sunnah, ya, Al-Quran dan Sunnah sampailah kepada kita pada hari ini daripada satu generasi kepada satu generasi. Jadi kalau kita lihat dalam konteks perundang kita di Malaysia ni, sebenarnya kita mengikut Quran dan Sunnah. Cuma kita mengikut tafsiran yang muktabar. Ya, kita mengikut tafsiran yang muktabar daripada mana? Daripada ulama-ulama mazahib. Mazahib Islamiyah, khusus mazahib Sunniyah. Mazhab Sunni. Ya, sama ada ia itu daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Keselarasan. Biasanya untuk kita pastikan keselarasan, kita letakkan keutamaan.
kita letakkan keutamaan supaya di kalangan masyarakat tak bercelaru. Jadi ulama-ulama daripada dahulu, kalau kita tengok sejarah negara-negara Islam pun, kerajaan Osmaniyah, mereka meraihkan perbezaan mazhab, tetapi mereka ada satu mazhab daulah, ya, mazhab Imam Abu Hanifah pada waktu itu mereka raihkan untuk menjadi keselarasan dengan pada masyarakat. Dan pada hari ini pun kebanyakan negara melakukan benda yang sama. Di Saudi pun mereka lebih kecenderungan mereka kepada mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi kita di negara kita sebenarnya kita berpegang kepada Quran dan Sunnah, dan kita berpegang kepada juga sumber-sumber hukum yang lain, ijma' dan qiyas, dan kita melihat kepada pentafsiran-pentafsiran yang muktabar. Pentafsiran yang muktabar khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab itu kalau kita lihat keputusan yang kita buat dalam fatwa-fatwa kita sebenarnya banyak kita lebih raihkan mazhab Syafi'i. Kecuali majlis-majlis fatwa selepas pada itu melihat kepada ada beberapa ketika untuk kemaslahatan tertentu, untuk kemudahan masyarakat, tidak salah untuk kita mengambil faedah daripada mazhab-mazhab Sunni lain, tapi tidak secara bebas sebegitu, tapi melihat kepada keperluan-keperluan yang ada dalam dunia fiqh kita yang cukup hebat, yang cukup tersusun, yang cukup didokong oleh ribuan ulama. Mazhab Imam Abu Hanifah didokong oleh ribuan ulama. Mazhab Imam Malik didokong oleh ribuan ulama. Mazhab Imam Syafi'i juga didokong oleh ribuan ulama, ribuan muhaddisin, ribuan ahli sufi dan sebagainya. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun begitu. Jadi mereka merupakan mazhab-mazhab ini merupakan mazhab-mazhab yang telah didokong oleh pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang ilmu. Jadi itu antara yang saya boleh nyatakan, Ustaz Ahmad, apabila kita memperkatakan tentang bagaimana kita sudut pandang Islam, apa yang kita perlu ambil, sebenarnya kita ambil manfaat daripada semua. Dan kita meraihkan kepelbagaian, dan kita juga pakai fatwa-fatwa semasa untuk kita jadi asas dalam pembuatan hukum untuk negara kita, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Ana pun sendiri belajar banyak salin tulis. Jadi apa yang disentuh oleh Prof tadi, kalau boleh kita ambil sama-sama, masyarakat rakyat Malaysia, umat Islam di Malaysia ini yang bersama dengan kita pada hari ini, kita melihat di sini Prof menyentuh kepada pertama sekali sumber, yang seperti mana Maulana sebut tadi tentang mauridul ma', iaitu sumber. Jadi Prof sentuh sumber tadi ada dua yang dipecahkan, sumber muttafaqun alaih dengan al-mukhtalaf fih. Kemudian Prof menyentuh juga perkara ini berlaku ketika mana pada zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipindah kepada para tabi'in, yang mana mereka juga memandang kepada istihsan dengan qaul sahabi daripada pandangan mazhab. Kemudian kita melihat kepada bagaimana sandaran itu semua adalah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain. Dan kemudian apabila kita menyentuh kepada perundangan di Malaysia, Prof menyentuh tentang perkara yang berkaitan dengan mazhab. Itu mazhab yang kita raihkan seluruhnya, tetapi perlu kepada keserasian kepada mazhab daulah. Lebih kurang macam itulah yang disentuh oleh Prof sebentar tadi. InsyaAllah apabila kedua-dua ahli panel kita yang bijak laksana dan berhemah tinggi pada kita pada petang ini, kemudian menyentuh kepada mazhab. Sekarang ni kita nak masuk round 2 lah. Mazhab. Prof, kerana Prof telah menyentuh kepada mazhab, saya ingin pergi kepada Prof untuk bertanya tentang sebab ada suara yang mengatakan begini. Ini apa ni, kalau tengah puasa kena ini saim juga ni. Tapi sebabkan dikatakan begini. Rasulullah dan para sahabat dengan mazhab mana awal? Mana yang dulu? Jadi kita nak ikut Rasulullah, ikut sahabat ke ikut mazhab? Itu soalannya. Dan dia kata, mana datangnya perkataan kita perlu ikut mazhab?
Jadi Prof kena jawab ni Prof. Apa yang dikatakan merujuk tentang mazhab itu menyalahi daripada mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Tafadhal. Okey, terima kasih Ustaz di atas soalan yang kedua. Jadi pusingan dua ni Ustaz Lutfi, saya mulakan dulu nampak gayanya. Jadi persoalan berkaitan dengan mazhab. Sebagaimana yang saya sebut tadi, kita katakan bahawa sumber kita utama adalah Quran dan Sunnah. Cuma kita membuat declaration itu benar, Quran dan Sunnah adalah rujukan asasi kita, rujukan utama kita. Tetapi kefahaman kita daripada ungkapan tersebut kadang-kadang batil. Jadi kenapa kita mengatakan kita berpegang kepada Quran dan Sunnah tetapi mengikut pentafsiran siapa? Mengikut pentafsiran saya, mengikut pentafsiran si Polan ataupun si A, si B, ataupun mengikut pentafsiran si Z dan sebagainya. Jadi ungkapan benar, ya, berpegang kepada Quran dan Sunnah, tetapi pentafsirannya bagaimana? Jadi di sini kita nak kembali kepada pentafsiran. Pentafsiran tadi ulama mengatakan generasi salaf dalam 300 tahun yang selepas Nabi SAW dikenali sebagai ulama-ulama salaf. Dan kebetulan dan sememangnya lahirnya para mujtahidun yang mereka itu dikira sebagai ashabul mazahib, yang disandarkan mazhab itu kepada mereka kepada ulama-ulama mujtahid yang ada pada zaman tersebut. Bagaimana Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tabi'in. Imam Abu Hanifah tak menjadikan tabi'in sebagai hujah. Kata-kata tabi'in sebab dia sendiri itu adalah tabi'in. Tetapi berbeza dengan Imam Malik, menjadikan kata-kata tabi'in itu sebagai hujah. Ya, dan begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah dan juga radhiyallahu taala anhum ajma'in, begitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada perbezaan-perbezaan di sudut bagaimana mereka dalam penghujahan mereka yang digariskan dalam kitab-kitab usul fiqh berkaitan dengan mazhab-mazhab ini. Jadi ulama-ulama sunni sepakat ini merupakan generasi salaf. Dan kita nak ambil kaedah-kaedah yang dibina oleh mereka yang berada dalam generasi salaf. Jadi setiap mazhab, dikatakan mazhab tadi sebenarnya kalau ikut bahasa kita biasa guna azhabu, aku pergi. Azhabu, aku pergi. Azhabu ilal madrasah, aku pergi ke madrasah. Jadi dia membawa makna pergi. Tetapi dalam konteks pembincangan fiqh, bila kita mengatakan zahaba syafi'iyatu ila anna, telah pergi syafi'iyatu bermaksud telah berpegang syafi'iyatu kepada sesuatu pegangan. Jadi ia merujuk ke pegangan, dan untuk diiktiraf mazhab bukan semudah-mudah sebegitu. Sebaliknya apabila dideklarkan diiktiraf sebagai mazhab, dia ada kaedah pengeluaran hukum dia yang tetap, yang konsisten, dan ada pandangan-pandangan sahibul mazhab contohnya, dan diikuti oleh anak-anak murid dia zaman berzaman daripada satu level ke satu level. Dan mereka itu dikenali sebagai yang mempunyai mazhab disebut sebagai mujtahid mutlak. Dan di bawah mereka para mujtahidun juga. Tetapi mujtahidun murajjah contohnya. Jadi itu antara pembahagian-pembahagian dibuatkan oleh ulama. Jadi Ustaz, untuk memudahkan kita faham kelebihan mazhab ni, saya nak nukilkan pandangan Dr. Amru Wardani, ahli Darul Ifta Mesir. Dia kata kita bukan taksub kepada mazhab, tetapi kita berpegang kepada mazhab kerana ada beberapa ciri. Pertama, mazhab itu musannadah. Kenapa? Rantaian ilmu dia daripada generasi salaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudut kefahamannya. Yang keduanya, dia mudallalah. Mudallalah itu bermaksud dia penuh dengan dalil-dalil. Jadi tidak dalil-dalil yang secara jelas, secara yang implisit pun, yang secara isyarat pun ada dalam mazhab-mazhab tersebut. Yang ketiganya, dia berkata mazhab ni muassalah. Apa dimaksudkan dengan muassalah? Ada kaedah pengeluaran hukum yang tetap. Ya, setiap mazhab-mazhab tersebut ada kaedah usul fiqh dia. Ya, usul fiqh dia yang ulas, dikaji dan diperkembangkan oleh anak-anak murid selepas pada itu. Kemudian yang keempatnya, dia berkata mazhab ini makhdumah. Makhdumah apa maksudnya? Dia telah dikhidmatkan oleh ribuan para mufassirun, para muhaddisun,
ya, para syurahul hadis. Jadi para ulama-ulama fiqh telah berkhidmat untuk mazhab ini ribuan di kalangan mereka. Dia bukan netizen yang berkhidmat untuk mereka, tetapi para ulama. Kemudian yang kelima, muqa'adah. Mazhab-mazhab ini penuh dengan kaedah-kaedah yang cukup valid. Dalam kitab dalam mazhab Syafi'i Al-Ashbah wa Nadhair oleh Imam Suyuti, begitu juga Ibn Najm Al-Hanafi, Al-Ashbah wa Nadhair juga. Kemudian taksis nazar. Jadi ini antara kaedah-kaedah yang tetap yang ada dalam mazhab-mazhab. Dan antara ciri lain, mazhab ini disebut oleh beliau yang keenamnya sebagai mumanhajah. Ada manhajnya yang tertentu, ada metodnya yang tertentu, yang tepat. Menyebabkan cara berfikir kita tidak tanaqud. Tidak selalu berkonflik. Pandangan kita sekejap macam ni, sekejap macam tu. Jadi itu masalah orang yang tidak ada manhaj. Yang ketiganya, dia tu muttasiqah. Kenapa? Dia memiliki tingkat amanah ilmiah sangat tinggi. Kita yakin kepada imam-imam tersebut. Kewarakan mereka, kesolehan mereka, kemudian bagaimana mereka beramal dengan ilmunya. Jadi mereka ada benda-benda itu. Kemudian disebut juga mazhab ini merupakan satu mazhab yang munfatihah, terbuka. Kita dapat lihat 4 mazhab ini telah berinteraksi dan mereka ada kaedah-kaedah usul fiqh dan kaedah-kaedah mereka sendiri, tapi dalam masa yang sama mereka bertoleransi sesama mereka jika ada khilaf-khilaf yang berlaku. Memang pada peringkat awal perbezaan mazhab dulu dikatakan anak-anak murid mungkin keras sedikit antara satu sama lain. Tetapi selepas pada itu adanya percantuman, adanya toleransi antara 4 mazhab. Jadi malang kalau kita pada hari ini orang kita mendakwa mazhab dia saja yang betul, ya. Sedangkan dalam peradaban ulama-ulama Sunni, mereka cukup terbuka meraihkan khilaf-khilaf mazhab yang 4 ini. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Allahu Akbar. Kupasan daripada Al-Fadil Prof Dr. Asmadi yang sangat bagus untuk kita mengambilnya. Harap-harap audiens, penonton dapat mengambil banyak faedah pada petang ini. Tapi tak apalah, tak dapat minum pun dapat siraman rohani pun jadilah. Siraman jasmani insya-Allah kejap lagi dalam waktu berbuka insya-Allah. Baik. Tadi saya suka kepada perkataan yang disebutkan oleh Dr. Amru Wardani. Izinkan saya sebut sekali lagi, mungkin ada yang nak dengar kembali. Dan Dr. Prof tolong betulkan kalau ana salah. Yang pertama iaitu musannadah, iaitu dia ada sanad yang asli, maknanya sambung menyambung. Dan yang kedua mudallalah, iaitu ada dalil-dalil yang diberikan hujah-hujah yang qat'i, yang tetap. Yang ketiga mu'assalah. Mu'assalah adalah kerana konsep mazhab ini mengambil keluar kaedah yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Kemudian yang keempat makhdumah, iaitu telah dikhidmatkan paling banyak di antara ulama-ulama yang mengambil daripada pendapat imam-imam yang mujtahid tadi. Kemudian yang kelima muqa'adah, iaitu mempunyai kaedah-kaedah yang jitu, yang tepat, yang tidak boleh dipersoalkan. Yang keenam mumanhajah, metod yang tepat. Dan yang ketujuh muttasiqah, kerana imam-imam ini kalau kita lihat dalam segi waraknya, segi adabnya, sangat hebat. Mereka punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kesembilan munfatihah, iaitu sifat terbuka yang mana mereka itu ada toleransi di antara satu sama lain. Saya teringat ada seorang ulama Melayu lah, ulama Melayu. Sebab kita ni sebut pasal Islam, tetapi kita kadang-kadang tak sedar ketuanan Islam itu telah dipegang juga oleh orang Melayu. Kita yang ada di negara Malaysia ini, ada seorang ulama iaitu Syekh Abu Bakar Mendeleng, pernah mengatakan ketika mana ada orang mengatakan kepadanya, Syekh, kita kena ikut Al-Quran dan Al-Hadis, kita tak perlu ikut imam-imam mazhab ni. Lalu Syekh tadi mengatakan,
mereka ni yang aku ikut selama ini adalah ulama-ulama yang hebat seperti mana Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali. Ini semua mazhabnya Syafi'i. Dia kata begitulah contohnya. Dan imam-imam yang lain contohnya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ini semua ulama-ulama hebat pun ikut mazhab. Tapi nanti kalau aku nak hanya ta'assub dengan pemikiran yang satu dan aku mengkafirkan ataupun menyalahkan imam-imam yang lain, takut nanti di akhirat nanti aku tak lepas. Itu jawapan dia lah. Dia kata takut tak lepas nanti nak jawab, sebab nanti dekat akhirat ada apa? Ada dakwa-dakwi. Jadi kalau aku salahkan Imam Suyuti, aku salahkan Imam Nawawi ke semua, nanti nak jawab semua penat aku nak jawab. Jadi baik aku ikut sajalah. Itu lebih kurang apa yang dijawab. Baik. Maulana. Maulana okey Maulana. Maulana, ada satu takriz. InsyaAllah pihak pengurusan Urustia akan keluarkan takriz Syekh Abdullah Fahim. Dalam Facebook mungkin nampak takriz Syekh Abdullah Fahim. Yang mana itu adalah seorang ulama besar. Ulama besar Malaysia. Dan ia adalah seorang yang mempelopori kepada kemerdekaan tanah Melayu. Kerana beliaulah yang memberikan tarikh kemerdekaan tanah Melayu. Dalam takriz tersebut ada menyebutkan tentang umat Islam daripada sultannya, daripada agungnya, daripada pemimpinnya, daripada Perdana Menteri sampai orang awam, ustaz-ustaz, tuan guru semua ada, sampai orang awam hendaklah mengikut mazhab Syafi'i. Jadi soalannya begini. Adakah kita ni yang duduk di Malaysia ni perlu hanya ikut mazhab Syafi'i tanpa ikut mazhab lain? Dan kalau kita kata kita ni ikut mazhab Syafi'i, tapi kenapa solat kita contohnya ikut mazhab Syafi'i, ada lafaz niat usolli, tetapi bila kita berzakat ikut Hanafi, ikut mazhab Hanafi. Ni macam mana pula ceritanya? Dia mengeluarkan pertanyaan begini. Jadi Maulana Lutfi Muharram, tafaddal mashkur. Terima kasih pada saudara moderator Ustaz Ahmad bin Syahdan Al-Hadrami. Allah. Takriz atau apa yang kita boleh sebut Syekh Abdullah Fahim. Satu, mungkin akan ada orang yang bertanya, adakah dalil untuk mewajibkan sesebuah negara berpegang dengan sesuatu mazhab? Misalnya mazhab Syafi'i di Malaysia. Jadi selalu diprovok dengan soalan seperti ini. Maknanya mereka nak ada hadis yang Nabi kata hendaklah kamu bermazhab Syafi'i. Alaikum bi an tatasyaffa'u, contohnya. Jadi kena ada exactly dalil macam tu baru kita boleh kata mesti bermazhab Syafi'i, mesti bermazhab Hanafi. Dia inilah yang disebut sebagai satu orang ulama. Dia bukan hanya ada ilmu, dia perlu ada hikmah. Ilmu dan hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Apa yang berlaku pada hari ini? Orang ada ilmu tapi tiada hikmah. Hikmah tu sangat kurang. Sehingga ilmu dia itu menjadi sesuatu yang jumud dan beku. Memang kalau ditanya secara umum je, tiada kewajipan. Bahkan ditulis pun oleh Samhudi misalnya dalam Al-Iqdul Farid, tiada kewajipan untuk bermazhab dengan mazhab tertentu. Kewajipannya bermazhab tetapi bukan dengan mazhab tertentu. Itu yang dalam buku. Tapi kita kena bezakan dengan apabila dia adalah merupakan teks di dalam kitab dengan melihat kepada realiti. Jadi apa yang Syekh Abdullah Fahim sebutkan itu adalah setelah melihat kepada konsep al-adatu muhakkamah. Uruf itu mempunyai peranan dalam hukum.
dan melihat dan meraihkan hikmah. Jadi memang asalnya tidak wajib pun untuk hanya bermazhab Syafi'i di Malaysia. Tetapi tuntutan kebijaksanaan. Sebab itu ulama bukan hanya ada ilmu tapi perlu ada bijaksana. Bijaksananya secara realiti. Kita jangan tengok yang disebut dalam teks itu, secara realiti. Bumi Nusantara, bukan Malaysia ni. Bumi Nusantara beratus-ratus tahun berjalan atas mazhab Syafi'i. Berjalan atas mazhab Syafi'i. Berjalan bukan hanya dalam skala masyarakat awam, tetapi dalam skala perundangan. Bonda Tun Suzana, jadi bonda mertua Ustaz Ahmad bin Syahadat. Jadi ada buat catatan daripada buku baru Raja, Rahsia Raja. Maka disebut dalam sebenarnya mazhab Syafi'i dengan Nusantara ini dia dah jadi macam bumi Nusantara diadun dengan mazhab Syafi'i. Tanah dia tu diadun dengan mazhab Syafi'i. Tanah dia. Sehingga ada teks-teks kanun-kanun kerajaan Melaka, kerajaan dahulu, kanun-kanun itu dibuat berdasarkan kitab fiqh mazhab Syafi'i. Maka adalah ulama yang bijaksana. Bila dia bertutur, maka dia bertutur dengan melihat kepada waqi'. Ini yang dipanggil faham waqi'. Kalau kita ingin menyebarkan mazhab selain mazhab Syafi'i, maka yang pertama, dia menimbulkan masalah daripada segi apa? Dia akan menimbulkan masalah daripada segi masyarakat awam. Masyarakat awam, memang dia tak faham mazhab lain, melainkan apa yang dia lihat dalam environment dia. Maka adalah ulama yang tiada hikmah, kalau dia bawa mazhab lain, walaupun mazhab itu betul, tetapi dia bertentangan dengan hikmah. Maka kata-kata daripada Syekh Abdullah Fahim itu adalah ilmu yang diadun dengan hikmah. Apabila saya pernah kita ada buat seminar berkaitan dengan kedatangan Islam di Nusantara, kita sebut gini, bermazhab dia adalah tabi' kepada beragama. Bila pendakwah dia Islamkan masyarakat Nusantara, maka dia perlu ajar Nusantara ini dengan agama. Jadi bila dia ajar agama, dia akan ajar dengan mazhab yang pendakwah itu bermazhab dengannya. Oleh kerana pendakwah bermazhab Syafi'i, sebab berdasarkan catatan sejarah daripada Yaman, maka at-tamadhhub tabi'un lit-tadayyun. Dia tak mungkin secara realiti. Kita cakap segi realiti. Bukan zaman ni, zaman dulu. Tidak mungkin wujud satu orang itu menjadi orang yang beragama kalau dia tidak bermazhab. Apa maksudnya? Sebab apa? Mazhab ini adalah suatu metodologi beragama yang telah tersusun, kemas. Dia tak mungkin jadi satu orang mutadayyin tanpa dia ada bermazhab. Jadi apa yang Syekh Abdullah Fahim sebutkan adalah kerana pada zaman beliau, era yang disebut modernis yang sudah bangkit di belah negara Arab, yang menjauhkan diri daripada mazhab. Jadi nampak macam dia adalah suatu slogan yang cantik, tetapi bila dia dipraktikkan di mana-mana pun dia hanya memecah belahkan. Jadi maksud kita adalah nak bawa manusia kepada agama. Jadi itu saya nak terangkan apakah realiti perkataan ulama bila dia kata mesti bermazhab tertentu di tempat tertentu. Kita jangan hanya melihat kepada nas, tapi bila sesuatu perkataan diucapkan, melihat kepada waqi', melihat kepada al-adatu muhakkamah, melihat kepada realiti. Ada satu orang ulama di India, Maulana Ashraf Ali Thanwi, ditanya. Dia tanya, kenapa dekat India ni tidak, kenapa kita tak amal mazhab lain? Mazhab Hambali ke? Mazhab Syafi'i ke? Dia sebenarnya dekat India pun ada mazhab Syafi'i di belah Malibar. Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari Al-Malibari. Kerala. Malibar. Kerala asalnya Khairullah. Kerala Khairullah.
Tetapi yang di belah Uttar Pradesh, di belah Deoband, Saharanpur, maka bahagian ini bermazhab Hanafi. Maka dia kata kenapa dekat India ni bahagian ni tak mazhab lain selain Hanafi, duduk Hanafi je. Maka beliau sebut dengan jawapan ringkas. Dia kata gini. Dia kata kalau kita nak ajar mazhab Hambali lah contohnya dekat India, dia jadi susah. Dia jadi susah sebab apa? Sebab kitab mazhab Hambali tak cukup nak ajar. Dan orang yang nak mengajar pun tak ada. Nampak tak? Ini jawapan hikmah. Kalau kita nak kata nak jadikan ajar mazhab lain dekat India, orang yang nak mengajar mazhab Hanafi itu lagi banyak, mudah didapati. Di mana-mana tempat pun ada ustaz boleh mengajar fiqh Hanafi. Dan kitab pula banyak. Jadi kalau nak ajar mazhab selain daripada itu, kita dah kena bentuk satu kumpulan manusia yang lain pula. Kena import daripada Saudi ke untuk mengajar Hambali. Jadi jawapan yang sama kita berikan. Boleh mazhab Hambali betul. Mazhab Hambali betul. Hanafi betul. Maliki betul. Tetapi melihat kepada pentadbiran. Ini disebut sebagai pentadbiran. Husnul tadbir. Ini yang masalahnya. Orang belajar, dia ilmu dia tu dia tak belajar husnul tadbir. Dia kira apa dalam kitab dia sebut depan orang. Tapi tidak melihat kepada wakil. Jadi kalau kat Malaysia lah, kita kata kita nak mengajar mazhab Hanafi. Susahlah ustaz yang boleh mengajar Hanafi berapa kerat je. Kemudian dia mengalami kesusahan pula daripada segi bi'ah. Orang kita dah biasa sembahyang, ada kunut, tiba-tiba kita nak ajar tak ada kunut. Itu kan bertentangan dengan konsep hikmah. Nampak tak? Sebab itu bukan hanya jadi alim, tapi kena ada jiwa da'i. Sebab da'i ni dia menebarkan hikmah. Dia tahu perkara apa yang sesuai. Tapi kalau dia ini hanya ahli akademik, dia bercakap akademik je. Tanpa dia tahu, dia ada sifat hikmah dalam apa yang dia sampaikan. Okey, selalu dihujahkan. Kamu kata bermazhab Syafi'i. Tetapi dalam bab tertentu keluar daripada mazhab Syafi'i. Maka kita jawab begini. Itulah membuktikan kami ini mazhab Syafi'i. Sebab dalam bab tertentu sahaja keluar daripada mazhab Syafi'i. Yang lain semua Syafi'i. Itulah bukti kita mazhab Syafi'i. Bab tertentu maksudnya rigid sangat. Dalam bab zakat saja, zakat fitrah kan. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Dalam bab zakat harta pun ada mazhab lain. Biasanya yang keluar daripada mazhab Syafi'i ni dalam bab pentadbiran. Biasanya di Malaysia ni, yang keluar daripada mazhab Syafi'i ni bab benda yang melibatkan pentadbiran. Benda ibadat ni tak keluar. Ibadat yang tak melibatkan pentadbiran. Zakat kan melibatkan pentadbiran. Jadi pihak pentadbir melihat maslahat tertentu, misalnya dalam zakat, contohnya bayar pakai duit, maka telah difatwakan atas mazhab Maliki ke mazhab Hanafi ke. Tapi dalam bab sembahyang kekal dalam mazhab Syafi'i. Perkara ini sebenarnya biasa hujah yang digunakan. Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi pernah dihujah oleh kalau di India ni aliran ahli hadis ini Siddiq Hasan Qanwaji. Dia telah berhujah bahawasanya apa? Maulana Abdul Hayy telah keluar daripada mazhab. Dakwa mazhab Hanafi, tapi dalam bab tertentu memfatwakan bukan mazhab Hanafi. Maka beliau menyatakan keadaan satu orang dalam perkara-perkara tertentu dia tidak mengikut mazhab dia, tidak mengeluarkan dia daripada dipanggil Hanafi ataupun dipanggil Syafi'i. Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Tetapi Imam Nawawi sendiri ada pendapat-pendapat beliau ikhtiar yang beliau keluar daripada mazhab Syafi'i. Tetapi bila orang sebut nama dia, orang panggil Syafi'i. Imam Ghazali ada ikhtiar, Imam Subki ada ikhtiar, Imam Suyuti ada ikhtiar. Tetapi mempunyai pandangan yang berbeza dengan mazhab Syafi'i dalam masalah tertentu, tidak mengeluarkan orang dari mazhab Syafi'i. Jadi kita hujahkan dengan mereka. Kalau kamu kata
semua mazhab betul, maka biarkanlah masyarakat Malaysia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kalau semua mazhab betul, maka maknanya mazhab Syafi'i pun betul. Jadi bila mazhab Syafi'i pun betul, biarkanlah masyarakat beramal dengan mazhab Syafi'i. Kecuali kalau di sisi kamu mazhab Syafi'i itu tak biarkan. Jadi hujah ni biasa diangkat. Kenapa kata mazhab Syafi'i tapi bab tertentu keluar daripada mazhab Syafi'i? Maka saya telah sebutkan jawapannya tentang perkara ini. Ini bukan hujah. Ini orang tak panggil hujah. Ini dipanggil safsataiyah, safsati. Maknanya dipanggil hujah tangkap muat. Yang mana nampak berlega dalam otak, tangkap, maka lepaskan sebagai hujah. Kalau daripada segi debat, hujah ni tak ada merit langsung dalam markah. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah, alhamdulillah. Round tu dah habis. Ana pun tak perlu nak panjang-panjangkan untuk huraian sebab Ustaz Maulana dah hurai panjang. Dia maklumlah bila bertemu dengan orang yang ahlinya, sebab itu dalam Quran kata fasalu ahla zikri, tanya dengan ahli baru betul. Jadi insya-Allah kita akan sentuh pula round 3. Ini round 3 ni tapi kita perlu kejar sikit masa. Macam mana pihak pengurusan Rustia? Okey tak? Boleh? Dalam fatwa pula. Tadi Maulana kata tentang mengenai mazhab dan fatwa. Kemudian kita ingin bertanya dengan Maulana. Boleh Prof tunggu lagi kita ajukan soalan lagi pada Maulana. Maulana, fatwa ni orang banyak dengar fatwa. Doktor Doktor Ali Jumaah. Fatwa daripada ulama daripada negara luar daripada Malaysia lah dahulu. Kemudian kita dengar pula fatwa yalah macam kita dengar fatwa kemudian kita bawa pula fatwa itu kepada mufti-mufti. Dan kita dengar. Jadi kita nak tahu betul-betul ni. Tadi kita dah dengar dah apa dia Al-Quran, apa dia syariat, iaitu pensyariatan Quran dan Sunnah, mazhab. Sekarang ni kita nak dengar fatwa pula. Fatwa ni apa dia? Lepas tu siapa yang layak keluarkan fatwa? Dan kemudian kita lihat fatwa ni pun berbeza-beza macam mazhab juga. Jadi fatwa ni pula dalam setiap negeri ada muftinya dan berbeza-beza muftinya keluarkan fatwa. Sehingga kan orang Malaysia ni yang negeri ni rasa saya tak nak pakai fatwa ni, saya pergi negeri lain lah. Seakan-akan macam tu. Jadi tafadhal Maulana sambung lagi tentang fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita boleh sebutlah fatwa ini, mazhab yang atas, kemudian nombor 2 fatwa, nombor 3 qada. Maksudnya gini, mazhab lebih umum, fatwa mazhab Syafi'i lebih umum, fatwa tempatan lebih khusus daripada perkataan mazhab itu sendiri. Dan yang lebih khusus daripada itu adalah qada. Yang lebih khusus daripada itu adalah apa? Qada. Qada ni maksudnya keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah lebih khusus, atas dia fatwa dan atasnya mazhab. Misalnya Syafi'i. Dia fatwa ni, dia segi bahasa ni maksudnya penjelasan. Penjelasan. Dalam Quran ada 2 ayat yang menggunakan perkataan fatwa, yang berasal daripada akar kata fatwa. Yang pertama kisah Nabi Yusuf. Yang kedua kisah Siti Balqis, Ratu Balqis. Ratu Balqis telah kata kepada orang sekeliling dia punya penasihat-penasihat dia, kata dia, aftuni fi amri, aftuni fi amri.
ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Dia guna perkataan apa? Kamu tolong bagi jawapan pada aku, pada apa yang sepatutnya aku buat, bagi cadangan. Digunakan perkataan aftuni, berasal daripada akar kata fatwa. Kemudian fatwa juga digunakan dalam soal takbir mimpi dalam kisah Nabi Yusuf. Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Jadi daripada dua ayat ini kita faham maksud fatwa ni satu bentuk penjelasan. Satu bentuk penjelasan. Itu segi bahasa. Dan daripada segi istilah, fatwa ni maksudnya adalah memberitahu hukum bagi masalah tertentu. Itulah fatwa. Menjelaskan hukum bagi masalah yang tertentu. Di sana ada mufti dan di sana ada mustafti. Mufti, mustafti. Mufti yang memberitahu hukum dan mustafti yang bertanya hukum. Fas'alu ahla dzikri adalah dasar kepada kaedah mufti dan mustafti. Kalau kita belajar dalam usulul fiqh, bab yang terakhir dia adalah bab tentang sifat mufti dan mustafti. Kerja mufti ijtihad, kerja mustafti taklid. Zaman sekarang mufti pun mukallid. Kalau dulu mufti ni mujtahid. Zaman sekarang mufti pun sebenarnya adalah mukallid. Mufti pada zaman sekarang adalah mukallid. Jadi secara ringkasnya, fatwa ni adalah pemberitahuan hukum. Pemberitahuan hukum. Apa beza antara fatwa dan juga qada? Jadi sekarang saya nak highlight kan perbezaan antara fatwa dengan qada. Maksudnya keputusan hakim dengan fatwa mufti. Dia ada 3 perbezaan. Perbezaan pertama, fatwa ni dia sifat dia adalah ikhbar, memberitahu. Dia memberitahu. Maksudnya mufti memberitahu kepada mustafti, orang yang bertanya hukum, apakah hukum bagi masalah yang tertentu. Tetapi keputusan daripada hakim, dia adalah ilzam ataupun ijbar. Keputusan mahkamah, dia adalah keputusan yang memaksa. Memaksa tak boleh buat selain daripada yang diputuskan. Tak boleh buat selain daripada yang diputuskan. Tapi kalau fatwa, dia boleh buat selain daripada yang diputuskan kalau dia tanya orang yang berkeahlian yang lain, autoriti yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, perbezaan fatwa dengan qada ni adalah apa? Perbezaannya adalah fatwa ini dia adalah bersifat umum dan qada ni dia khusus. Qada kan keputusan mahkamah. Kes yang khas dibicarakan dan kes itu diberi hukum. Dan mungkin keputusan itu tak boleh pakai untuk kes yang sama tapi oleh orang yang lain. Tak boleh dikiaskan. Kena diijtihad baru. Itu perbezaan yang kedua. Dan perbezaan yang ketiga, kalau keputusan mahkamah dia adalah hanya memutuskan benda yang zahir. Kalau fatwa mufti dia juga memutuskan benda yang batin, Okey. Itu secara ringkas apa beza qada dengan juga fatwa. Tetapi di Malaysia dan fatwa yang belum diwartakan. Fatwa yang sudah diwartakan dia ada nilai undang-undang, kanun. Dia ada apa? Nilai kanun. Maksudnya fatwa itu boleh dijadikan penghujahan di mahkamah. Apabila fatwa itu dipanggil digazetkan. Sebab itu kita tengok satu dipanggil irsyadul fatwa. Satu lagi dia dipanggil fatwa yang telah diwartakan. Jadi kalau fatwa yang telah diwartakan, maka dia akan bersangkut paut dengan semua urusan undang-undang. Maka pada ketika itu, fatwa yang telah digazetkan, dia mempunyai nilai segi qada. Maksudnya dia lebih akrab kepada qada berbanding kepada fatwa. Biasanya fatwa yang digazetkan
digazetkan ni adalah fatwa yang melibatkan kes-kes yang ada perundangan. Contohnya nikah kahwin, contohnya ajaran sesat. Fatwa yang begini yang perlu digazetkan. Sebab masalah semayang ni mana ada masuk mahkamah. Oh, dia ni semayang sah ke tak sah, bicara dekat hakim. Tak perlu. Kita tak perlu fatwa yang digazetkan untuk masalah apa? Masalah harian. Mungkin masalah semayang Jumaat ada yang melibatkan pentadbiran. Maka fatwa seperti itu bila digazetkan, dia punya nilai ni dah tak sama macam saya sebut tadi. Walaupun asal fatwa ni dia hanya bagi tahu, tak wajib ikut. Tapi kalau fatwa itu telah digazetkan, maka dia jadi wajib ikut. Dan akan siapa yang membantah dan mempertikaikan fatwa yang telah diwartakan, maka dia kena hukuman tertentu. Sebab apa, nampak tak? Dia asal fatwa daripada hanya jawapan daripada satu orang alim kepada sesuatu yang sudah ada nilai undang-undang. Okey. Orang tanya, Profesor Dr. Asbadi tahu sebab Profesor ahli jawatan kuasa fatwa. Macam mana SOP fatwa. Kita ada majlis fatwa kebangsaan. Kemudian kita ada negeri punya. Dia mungkin orang banyak petikai kenapa Malaysia tidak ada mufti daulah, mufti negara. Kita kena faham, dia adalah ini yang saya suka perkataan yang Bonda, sebut sekali lagi nama Bonda Tun Suzana. Dipanggil kearifan lokal, kearifan lokal. Kearifan tempatan. Kita kena faham, negeri-negeri ni sudah wujud sebelum ada Malaysia. Selangor lebih awal daripada adanya Malaysia. Negeri Sembilan ada lebih awal sebelum Malaysia. Kedah lebih awal daripada Malaysia itu sendiri. Jadi semasa 1960-an telah terbentuknya Malaysia, telah ada ni negeri-negeri yang sudah ada struktur. Maka mufti-mufti ini, jawatan mufti di setiap negeri sudah wujud sebelum adanya Malaysia. Dan oleh kerana sistem pentadbiran kita adalah raja berperlembagaan dan raja setiap negeri mengawal bahagian agama, maka itulah sebabnya setiap negeri ada muftinya. Kecuali negeri yang tiada raja, maka dia memakai di bawah yang di-Pertuan Agong. Maka oleh kerana itu menyebabkan kita ada sampai 14 orang mufti. Dia sebenarnya bertitik tolak kepada konsep ataupun konsep negara Malaysia. Kita tak boleh buat macam Jordan, tak boleh. Nak jadikan ada satu mufti, tak boleh. Sebab dia bertentangan sebenarnya dengan kalau betul lah, bertentangan dengan perlembagaan. Mungkin perlembagaan tak betul lah perkataan tu. Bertentangan dengan konsep urus tadbir Malaysia itu sendiri. Tak boleh. Dia tak boleh ada mufti daulah, tak boleh buat macam tu. Kalau ada mufti daulah, dia telah melanggar kuasa sultan setiap negeri. Maka pada tahun 1970 telah dibentuk Majlis Fatwa Kebangsaan yang mana mereka bermuzakarah. Tapi ingat, keputusan fatwa kebangsaan bukanlah keputusan mulzim. Dia tak boleh mewajibkan negeri lain untuk patuh. Dia hanya sebagai satu cadangan yang akan dibahaskan balik di lajnah fatwa negeri. Jadi kalau contohnya negeri suka ataupun menganggap keputusan kebangsaan itu sesuai, maka barulah digazetkan di negeri. Kita ambil contohlah nikah online. Mudah contoh. Jadi contoh ini walaupun 2011 telah ada keputusannya, tapi kita kena ingat keputusan tersebut tidak ada nilai autoriti kuasa. Kecuali apabila kalau dia telah digazetkan di negeri. Contohnya negeri yang gazetkan Selangor. Negeri yang gazetkan Negeri Sembilan. Maka barulah tata cara nikah online itu ada nilai segi perundangan. Adapun negeri-negeri yang belum digazetkan, maka dia tidak ada nilai segi perundangan. Itu dari segi undang-undang. Maka memang sangat bagus
kalau ada penyelarasan fatwa, maka penyelarasan fatwa dan benda itu memang diusahakan. Tetapi kaedahnya ginilah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau negeri-negeri lain kata kalau nak kahwin kena minta izin isteri, kalau tak lulus kan, maka pergilah berlindung di bawah bumi perlis. Sebab bumi perlis tak perlu minta izin daripada daripada isteri. Pergilah berlindung kat bumi sana. Tapi kalau kamu nak kahwin kat negeri Selangor, kamu kena ikut SOP kahwin 2. Kalau tak, kami tak bagi surat. Di mana bumi dipijak, di sini lagi di situ lagi dijunjung. Jadi realiti perbezaan itu sebenarnya realiti urus tadbir, dan bagus sebenarnya biar setiap negeri itu ada mufti, biar supaya dia tidak ada apa kita kata diktator. Kadang-kadang mufti takut jadi diktator pula. Dia pegang kuasa penuh tentang keputusan agama, maka biar setiap negeri itu, biar banyak kepala yang fikir. Bila banyak kepala fikir, maka percambahan idea itu lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah. Sudah. Sekarang ni kita akhir soalan kepada Prof Dr. Asmadi. Kalau mendengar tadi apa yang disebutkan tadi, itu dalam definisi ataupun apa yang dikaitkan dengan siapakah yang layak untuk mengeluarkan fatwa. Sekarang ni Prof, fatwa yang ada, ni kita lah. Tadi Allahumma shalli Maulana sentuh mengenai orang yang berfatwa. Ni orang yang mendengar fatwa, mustafti ni. Mustafti ni. Macam kita tahulah masalah rokok. Masalah rokok kat Malaysia ni. Mazhab negeri ni kata lain, negeri ni kata lain. Jadi fatwa yang kita berada di dalam negeri tersebut, macam mana Maulana sebut tadi, ada muftinya tertentu. Okey, baik. Muftinya kata haram, contohnya, haram perkara tu. Tetapi rakyatnya tak nak dengar. Rakyatnya masih juga ikut seperti mana yang dia rasa. Bahkan mungkin juga dia kata saya tak nak ikut mufti ni, saya nak ikut mufti ni walaupun saya dekat negeri ni, contohnya. Jadi sekarang ni apa pula hukum orang yang duduk dalam negeri tersebut tak ikut fatwa muftinya tadi? Tafadhal. Dan yang juga agak-agak boleh tak berlaku satu masa nantilah walaupun Maulana kata fatwa ni tak boleh, biar ada variety, biar ada pelbagai. Agak-agak boleh tak berlaku semua fatwa menjadi sama saja dekat sebuah negara? Contohnya negara Malaysia ni fatwa satu saja dan semua negeri ikut saja. Agak apa pendapat khusus kepada Al-Fadil Profesor Dr. Asmadi? Tafadhal mashkura. Okay, terima kasih Ustaz atas soalan tadi. Sebenarnya banyak benda dah disentuh oleh Maulana Lutfi berkaitan dengan fatwa tadi. Jadi kalau kita lihat dalam konteks fatwa pada hari ini, dia sebenarnya kita dah ada institusi-institusi mufti yang sebagaimana disebut oleh Maulana sebentar tadi, dan setiap negeri ada muftinya. Dan sebenarnya kita dah berubah, kita sudah berubah daripada hukum dikeluarkan oleh mufti kepada ifta jama'i, yang kita katakan sebagai satu badan pembuatan fatwa secara berjemaah. Mungkin sesuai dengan yang mungkin orang sebut, mungkinlah kita punya mufti-mufti tidaklah sampai ke peringkat tahap mujtahid, tapi cuma berlatar belakangkan kepada pendidikan Islam, yang kita tak nafikan mereka itu mempunyai pendidikan Islam yang tinggi lah, cuma untuk lebih selamat dalam membuat keputusan. Kebanyakan keputusan dibuat sebenarnya dibincangkan oleh jawatan kuasa fatwa negeri masing-masing. Jadi banyak daripada keputusan tersebut kalau berlaku secara berjemaah, dia agak lebih tersusun, agak lebih mantap berbanding kadang-kadang kalau fatwa secara spontan dikeluarkan oleh seseorang yang membuat fatwa. Jadi atas dasar satu kita tengok di peringkat antarabangsa pun kita ada Majma' Fiqh Islami
kita ada di peringkat antarabangsa, dan dia bukan dalam berbentuk ilzam tetapi dalam berbentuk irsyad. Semua mufti-mufti, pakar-pakar seluruh dunia berkumpul membincangkan sesuatu isu dan mereka mengeluarkan qaror ataupun mereka mengeluarkan fatwa ataupun pronouncement. Jadi daripada situ negara-negara boleh ambil dan bincangkan balik di negara masing-masing. Jadi di bawah konsep tersebut, kalau kita di Malaysia, kita ada majlis, kita ada muzakarah kebangsaan berkaitan dengan Islam, MKI, yang dulunya atas nama Majlis Fatwa, tapi sekarang kita ubah atas nama muzakarah kebangsaan berkaitan dengan Islam. Jadi mereka membincangkan secara lebih mendalam sesuatu isu, bawa pakar-pakar masuk dan ahlinya tadi melalui tapisan-tapisan. Kalau isu akidah masuk jawatankuasa akidah terlebih dahulu, kalau syariah masuk jawatan kata pakar syariah terlebih dahulu. Begitu juga kalau isu-isu tasawuf juga dimasukkan dalam jawatankuasa tersebut. Jadi itu kalau kita lihat bagaimana proses pembuatan keputusan lah, ya. Dan bagi seseorang mustafti, orang minta mazhab dia, mazhab mufti dia. Jadi apa yang mufti dia bagi pandangan, itulah yang sepatutnya yang dia ikut. Dan muftinya pula negara sebagaimana yang Maulana Lutfi sebut tadi, di atas kita mengikut uruf semasa dalam mazhab Syafi'i, mufti sesuatu negeri pun dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri pun mesti mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab Syafi'i. Contoh dalam kebanyakan negeri, dalam seluruh negeri kecuali negeri Perlis, mungkin berbeza sedikit sudut penyataan tersebut. Jadi itu konsep dia. Jadi dalam fatwa tadi, kalau negara kita, mufti ataupun jawatankuasa fatwa negeri, dia keluarkan fatwa. Kalau ada keputusan daripada MKI pun, dia bukan berbentuk mulzim, disebabkan urusan agama, urusan negeri, bukan urusan negara di sudut pengeluaran hukum. Jadi sebab itu dia hanya jadi penyelarasan. Jadi dibawa kepada fatwa-fatwa negeri untuk keluarkan hukum. Itu yang berlaku. Kalau ada pun di peringkat pusat yang mempunyai quwah ilzamiah tadi, ialah Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dengan Suruhanjaya Security. Jadi kalau Majlis Penasihat Syariah ni sebenarnya majlis fatwa, tapi untuk isu-isu kewangan. Tak nama pun istilah fatwa, tetapi diguna atas nama Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. Jadi keputusan daripada Majlis Penasihat Syariah ini ilzami kepada bank-bank, kepada penawar-penawar produk-produk kewangan untuk ikut. Tak ikut, dia boleh didenda. Dia boleh dihukum. Dihukum kerana apa? Dikira sebagai tidak patuh syariah kerana mukhalafah, bertentangan dengan keputusan Majlis Penasihat Syariah. Yang peringkat Majlis Fatwa Negeri-Negeri ni, dia ada dua tahap macam Ustaz Lutfi sebut tadi. Tahap pertama, dia keluarkan fatwa irsyadi. Jadi ini memudahkan untuk masyarakat melihat kalau satu-satu skim tadi patuh syariah ke tidak. Kadang-kadang negeri mereka akan refer kepada negeri walaupun tidak ada quwah ilzamiah. Cuma kalau digazetkan, dia akan termasuk dalam quwah qadaiyah. Itu jadi berbeza. Walaupun tidak diputuskan oleh mahkamah, tetapi bila digazetkan, dia boleh termasuk dalam quwah qadaiyah walaupun mahkamah tak putuskan lagi. Jadi ilzami itu ada. Cukup dengan keputusan yang digazetkan tadi, Jabatan Agama boleh bertindak. Boleh menjadi kesalahan dia menyalahi fatwa negeri. Jadi kalau soal apa-apa pusat, kalau ilzami tadi, wukuk apakah, selagi Majlis Fatwa Negeri tidak menggazetkan dia, walaupun hukumnya mustafti, mazhabu mufti, mazhab dia ialah mazhab mufti, tapi bila tidak ada digazetkan, dan saya tak silap saya tidak digazetkan pun. Jadi kalau tidak digazetkan, dia tak boleh jawatankuasa Jabatan Agama pergi tangkap orang merokok. Sebab apa? Tidak digazetkan. Ia hanya sekadar sebagai irsyad. Majlis fatwa berpandangan bila ni haram, begitu saja. Jadi tidak ada quwah ilzamiah di situ. Jadi kalau kita lihat, kenapa fatwa berbeza? Fatwa ni, atas sifat fatwa kita nakkan penjelasan. Biasanya fatwa tadi, bila dikeluarkan fatwa, benda yang tidak ada nas dalam kitab-kitab ulama. Ataupun kalau ada dalam kitab-kitab ulama, ada pandangan yang berbeza. Jadi keluarlah fatwa nak mengambil satu pandangan daripada ulama untuk
untuk dijadikan satu keputusan bagi negeri ke, diambil keputusan tersebut. Jadi bila dikatakan memilih tadi, itu menggunakan akal, menggunakan kita punya pertimbangan kita. Bila menggunakan pertimbangan, di situlah kita manusia kita akan berbeza pertimbangan. Pertimbangan antara seseorang ke seseorang berbeza. Ustaz punya pertimbangan berbeza, Ustaz Ahmad, Ustaz Lutfi pun berbeza, saya pula berbeza. Lepas pada tu kita buat rumusan mungkin berbeza. Jadi menjadi lumrah apabila ada banyak majlis fatwa, dia akan berbeza sedikit sebanyak sudut pandangan. Yang penting keterbukaan kita, keterbukaan kita untuk kita berdepan dengan perbezaan pandangan ini, dan peranan yang dibuatkan, yang dilakukan sekarang ni cukup bagus. Bila kita tu jawatan kuasa fatwa, supaya apa benda itu boleh dilumatkan perbincangan dia. Di samping ada sekretariat yang boleh membuat kertas kerja yang bagus untuk diperbincangkan oleh para masyayikh dalam perbincangan mereka. Wallahu a'lam, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Kita sudah on air sudah hampir 2 jam. Jadi alhamdulillah bersama-sama kita pada hari ini kupasan yang menarik melalui tajuk perundangan Islam antara Quran Sunnah, Mazhab dan Fatwa oleh yang berbahagia Profesor Dr. Asmadi bin Muhammad Naim dan juga Maulana Lutfi Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita taufik dan inayah di dalam kita memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmunya dengan memahami secara hikmah sebagaimana yang disebutkan oleh Maulana sebentar tadi. Dan daripada apa yang kita kongsikan, insya-Allah kami daripada pihak pengurusan akan cuba keluarkan solusi apa yang kita perbincangkan daripada perkara mengenai mazhab, mengenai perundangan, kemudian mazhab dan kemudian fatwa. 3 item, 3 perkara yang kita kongsi bersama tadi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Profesor Dr. Asmadi dan juga Maulana. Dan dia tak ada soalan lagi, buka dah. Dah 3 round. Alhamdulillah. Yang penting mudah-mudahan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat kita di negara Malaysia ni, lebih lagi dalam musim PKP ni. Macam-macam ada. Macam-macam jadi yang jadi mufti jadi-jadian pun ada. Ini yang kita berat ni, mufti jadi-jadian. Tapi bila dah ada ahlinya, maka akan senyaplah orang-orang yang jahil. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita ucapkan jutaan terima kasih tak terhingga kepada semua ahli panel. Dan saya selaku wakil kepada program ini yang bersama dengan kita, iaitu kerjasama di antara ARG KL Selangor, Islami Ittihadun Nur dan Darul Muhibin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, kelapangan di dalam segala lapangan Profesor dan Maulana dan juga seluruh umat Islam. Mari sama-sama kita tawajuh sedikit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan seluruh orang Islam di negara Malaysia ini. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar para asatizah, para pendakwah, para guru-guru yang menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka tak dapat nak sebarkan di masjid, di surau, mudah-mudahan di alam maya mereka berdakwah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan inayah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan seluruh frontliners, orang yang berkhidmat di musim PKP ini, orang-orang yang berjawatan, orang-orang yang menjadi bahagian pengurusan, pentadbiran. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan mereka dunia dan di akhirat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afati da'imah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalana. Allahumma astur awratina wa amir ru'atina waqfina kulla hawlin dunal jannah warzuqna wa ahbabana wa ahbabal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, perhimpunan kami walaupun di alam maya pada hari ini ya Allah, ini tanda kami cinta kepadamu dan cinta kepada kekasihmu junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan cinta kepada apa yang telah diturunkan olehmu kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW, dan para
as-safuna salih dan juga orang-orang yang dicintai oleh-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Kau golongkan kami di antara orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh-Mu ya Allah. Redailah apa yang kami lakukan pada hari ini ya Allah. Mudah-mudahan Kau permudahkan dakwah Mustafawiyah, Abawiyah ini asliyah ini ya Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat, selamat hidup di dunia dan di akhirat, bahagia hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ala mana asna salih wa ala mana wa sayyidina Rasul sallam wa ala kunnatin salih wa ila hadratin Nabi sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina amin. Terima kasih semua yang menonton daripada awal sampai akhir. InsyaAllah kita ada 3 siri lagi perbincangan yang akan datang, iaitu amalan orang Melayu di musim Ramadan. Di antaranya malam 7 likur. InsyaAllah kita akan berkongsi pada akan datang. Terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Asmadi. InsyaAllah mudah-mudahan dapat bertemu secara secara zahir. Mudah-mudahan dapat bertemu dan kita dapat kongsi lagi begini. Sama juga Maulana, insya-Allah dapat makan lagi bersama dengan Ustaz Zul. Insya-Allah. Insya-Allah Ustaz Zul ada ni insya-Allah. Ada billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan ibadah bersama.